Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak masuk bab 7, membina kesejahteraan negara, muka surat 138. Okey, cikgu ingat cikgu nak teruskan 7.1 sampai 7.4. Okey. Kan kita baru wujudkan negara Malaysia. Lepas tu dengan pengeluaran dengan Singapura ni baru keluar daripada Malaysia tahun 1965. Jadi masa tu negara agak a bit kucak-kacir lah kat situ kan. Jadi masa tu kita nak wujudkan satu negara yang mempunyai perpaduan yang kuat. Lepas tu ada kesejahteraan negara. Jadi cara nak buat tu kita kena bangun lah kan sosial kita. Pembangunan sosial kena berlaku. Bukan saja ekonomi, pembangunan sosial pun kena berlaku. Okey, kat sini dia ada terangkan muka surat 140 buka 7.1 diterangkan tentang perpaduan dan integrasi nasional. Macam mana kita nak mencapai kesejahteraan Malaysia yang cikgu sebut tadi melalui 7.1 perpaduan dan integrasi nasional. Okey, bunyi macam sama kan perpaduan dengan integrasi nasional kan? Lain sebenarnya. Perpaduan kaum ni maksudnya perpaduan lah. Maksudnya rakyat tu daripada pelbagai etnik, daripada pelbagai agama, wilayah, hidup aman, sentosa dan sebagainya. Mereka ni hidup aman, sentosa di bawah satu payung yang sama. Yang identiti kita, identiti Malaysia, identiti kebangsaan yang berlandaskan perlembagaan dan juga rukun negara. Perlembagaan kita ingat undang-undang tertinggi. Lepas tu kalau integrasi nasional ni pula maksudnya adalah proses dinamik yang mana merapatkan masyarakat antara negeri dengan wilayah. Boleh faham Mereka ni mempunyai identiti sendiri. Setiap orang mempunyai identiti sendiri. Mereka ni berasal daripada negeri Sabah, negeri Johor. Mereka ni mempunyai identiti sendiri. Tapi mereka ada hubungan yang dinamik dalam satu negara yang berlandaskan perlembagaan jugalah dan rukun negara. Perlembagaan ni perlulah sebab dia undang-undang tertinggi. Apa-apa kita rujuk. Sebab tu masa tahun 1986 Mahathir dia pernah kenalkan satu satu perkhidmatan feri daripada Sarawak dengan Sabah pergi ke Semenanjung. Ulang-alik dia macam cruise macam tu. Dia perkhidmatan feri Malaysia dia panggil cruise Muhibah. Tapi sekarang dah tak ada dah sebab masa tu ada berlaku kebakaran dekat kapal tu, lepas tu nak baiki kos dia agak mahal. Jadi perkhidmatan dah tamat. Kalau tak sekarang ni boleh kita naik lagi feri tu. Cruise Muhibah namanya. Untuk dapatkan muhibah antara orang kat Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Okey, kenapa berlakunya, kenapa kita nak bangunkan perpaduan kaum? Pasal apa? Apa yang terjadi sebenarnya sampai kita nak kena kuatkan perpaduan? Kita tak cukup bersatu padu ke? Okey, kita ngaji dulu latar belakang perpaduan kaum kat Malaysia ni macam mana kan? Kita kena faham lah, dulu yang memerintah kita adalah British. Dan British tak pentingkan sangat perpaduan kaum kan? Okey, dari segi dia ada 4 latar belakang hubungan kaum kita ni. Okey. Dari segi pentadbiran, kita faham British yang perintah kita kan melalui sistem residen. Lepas tu dia perintah tu macam mana, kalau kaum bumi-putera tu diletak kat luar bandar. Lepas tu kalau pekerja-pekerja luar tu diletak dekat sektor pelombongan, pelandangan, estate. Lepas tu ada yang meniaga dekat bandar. Jadi kita macam hubungan kaum kita ni macam berpecah sikit sampailah kita merdeka. Okey. Lepas tu kedua tadi pentadbiran kan. Kedua kegiatan ekonomi. Macam cikgu cakap tadi, ada yang duduk dekat estate macam orang India, kaum India tertumpu dekat estate, orang Melayu lebih kepada kat kampung-kampung kan, pertanian. Lepas tu kalau orang Cina dia lebih tertumpu kepada pelombongan. So rakyat yang berbeza tempat penempatan ni sebab aktiviti ekonomi yang berbeza ni. Jadi macam mana diorang ni nak bersatu padu? Diorang jumpa pun tak, kenal pun tak. Okey. Lepas tadi ingat pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pendapatan. Yang ketiga sistem pendidikan. Sekolah kat Malaysia ni ada banyak manipula kan. Ada sistem pendidikan Melayu, Cina, India, Inggeris. Jadinya bila kita pergi kat sekolah yang mengikut kaum masing-masing, jadi wujudlah perbezaan pemikiran. Betul tak? Tapi sistem ni masih diteruskan sampai sekarang. Awak rasa macam mana sistem ni? Okey ke tak Okay. Yang keempat, fahaman politik. Fahaman politik ni berdasarkan parti politik yang berbeza lah. Yang mana
ada parti politik yang berasaskan kaum kan, polarisasi kaum kan. Dan isu yang diperjuangkan setiap parti politik tu berkaitan pasal bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi kan. Jadi keadaan ni mempengaruhi lah hubungan antara setiap kaum yang ada dekat negara kita ni. Okay, itu latar belakang. Ingat latar belakang hubungan kaum kita ni terbahagi pada pentadbiran daripada British dulu macam mana kan, kita dah pecahkan belah kita. Lepas tu yang kedua kegiatan ekonomi dan pendapatan, Cinanya pelombongan, Indianya estate, lepas tu Melayunya dekat kampung pertanian kan. Lepas tu sistem pendidikan kita yang vernacular, lepas tu fahaman politik yang berbeza sebab kita banyak parti politik kan. Okey. So macam mana kita nak atasi benda ni, nak counter balik, kita memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional yang cikgu cakap tadi tu kan. Okey, dari segi politik kita wujudkan Jabatan Perpaduan Negara yang asalnya bawah bidang kuasa Mageran. Lepas tu masa tahun 1969 masa kekacauan tu kan, 16 Mei tu kan, kita wujudkan Majlis Muhibah Negara untuk atasi masalah tu. Lepas tu kita gabungkan parti politik pelbagai kaum. Sebab itulah terciptanya Barisan Nasional. Saya tahu kan Barisan Nasional ni wujudnya daripada parti yang mana? MIC, MCA dan juga UMNO kan. Itulah akhirnya Barisan Nasional. Tapi taklah masuk Barisan Nasional ni adalah parti politik pertama yang berasaskan pelbagai kaum yang diwujudkan dekat Malaysia ni. Sebelum ni pun dah ada dah. Apa dia? Parti Perikatan. Kiranya Barisan Nasional ni nak lebih umumkan lagi parti perikatan tu diwujudkan, dijadikan sebagai pengganti kepada parti perikatan. Lepas tu daripada segi ekonomi pula, sebab nak bantu kaum-kaum yang mungkin berada di kampung yang tak sama level lah dengan kaum yang berada di bandar, yang lebih maju, yang lebih kaya dari segi ekonominya kan. Jadi kerajaan Malaysia dia buat rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum, tapi dia bagi secara orang panggil apa, fair and square macam gitu. Ada kaum dia dapat insentif macam ni, ada yang dapat insentif macam tu. Lepas tu dia gunakan dikenakan dasar ekonomi baru, DEB, Dasar Pembangunan Nasional, ini semua untuk ekonomi rakyat. Lepas tu dia buat ni zon perindustrian dekat Bayan Lepas, Pasir Gudang, Pelabuhan Kelang. Dulu Pasir Gudang ni bukan ada apa pun. Semenjak kerajaan buat zon perindustrian bebas ni, akhirnya Pasir Gudang pun maju macam sekarang. Bila ada zon perindustrian bebas macam ni, orang penduduk kampung, kini penduduk kat luar bandar lah kan, ramai yang berpindah ke bandar. Berlakulah integrasi kat situ. Daripada segi sosial pula, pendidikan. Cara kita nak counter balik kita punya latar belakang yang memang dah rosak, yang menyebabkan kepada kita teruk melalui pendidikan, sosial pendidikan. Kita buat dasar pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996 yang ni kita akan ulas. Lepas tu ada laporan Rahmat Talik. Lepas tu kita buat UKM, kita buat Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Okey, kita masuk 7.2. Kita masuk dasar pendidikan kebangsaan dulu. Okey, dasar pendidikan kebangsaan. Okey, latar belakang Mula-mula dasar pendidikan kebangsaan ni dibentuk untuk memupuk kepaduan kaum lah kan. Pada tahun 1956 adanya penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 ataupun panggil penyata Razak 1956. Lepas tu diteruskan pula dengan laporan Rahmat Talik. Lepas tu diteruskan pula dengan lawatan jawatan kuasa Kabinet 1979. Okey, apa setiap dasar ni cerita? Okey, kalau laporan Rahmat Talik, laporan Rahmat Talik, Abdul Rahman Talik ni dia macam Menteri Pendidikan masa tu. Abdul Rahman Talik ni dia buat satu penyata jawatan kuasa pelajaran 1950. Dia macam ni. Ingat tak? Mula-mula tu dia ada penyata Razak 1956. Kiranya laporan Rahmat Talik ni untuk menyemak semula dan mengukuhkan lagi penyata Razak 1956 tu. Okey. Antaranya menjadikan bahasa Melayu tu sebagai bahasa pengantar. Lepas tu, yelah sebab kita nak pakai bahasa yang sama, kita nak kukuhkan perpaduan kita kan. Lepas tu kita guna kurikulum yang sama. Walaupun di sekolah macam mana pun, dia guna kurikulum yang sama untuk semua jenis sekolah.
Lepas tu kita laksanakan mata pelajaran sejarah untuk tingkatkan lagi rasa cinta kita kepada negara, untuk tingkat lagi perpaduan antara kita, integrasi antara kita. Lepas tu diwajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk civic toleransi, bersama dan persefahaman antara kaum. Kalau sekarang ni macam ni lah pendidikan civic. Lepas tu laporan Rahmat Talib ni macam dibuat penambahbaikan lagi oleh Aminuddin Baki. Aminuddin Baki ni siapa? Dia ni macam, kalau sekarang pangkat dia tu Ketua Pengarah Pendidikan. Dia ni Ketua Pengarah Pendidikan yang paling muda dalam sejarah. Umur 36 tahun dah jadi Ketua Pengarah Pendidikan. Muda lah kan. Okey, apa dia buat? Apa yang kajian Aminuddin Baki ni buat adalah, dia kata setiap sekolah pelajar yang gagal, yang tak dapat akademi kan, boleh masuk macam aneka jurusan lain lah, macam bokeh macam tu kan. Lepas tu memperkenalkan kursus kemahiran. Lepas tu mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan sekolah kebangsaan. Okey. Lepas tu, lepas laporan mula-mula penjatuhan Razak 1956, lepas tu laporan Rahmat Talib, lepas tu yang ketiga laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, laporan jawatan kuasa kabinet ni pula, apa yang didiskuskan dalam laporan ni pasal pendidikan ni tau, adalah yang pertama untuk laporan jawatan kuasa kabinet ni ditubuhkan pada tahun 1974. Fungsi dia untuk kaji semula sistem pelajaran kebangsaan ni. Macam mana kita nak tingkatkan lagi kita punya perpaduan melalui pendidikan. Okey, antaranya dia kata kita kekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Siapa nak ambil SPM ke PMR masa tu kan, UPSR ke, kena ambil bahasa Melayu. Tak boleh bahasa Melayu tu tinggal, kena ada. Lepas tu lepas tu adanya pendidikan Islam dan pendidikan moral. Kalau yang bukan Islam tu ambil pendidikan moral lah. Lepas tu penekanan terhadap aktiviti kurikulum yang mana semua kaum kena involve. Unit uniform ke, sukan ke, permainan ke, persatuan ke, kena involve. Cina, India, Melayu dan bumi dan sebagainya lah. Okey, lepas tu itulah lahirnya KBSR dan KBSM. Awak mungkin ada yang sempat pakai, ada yang tak sempat pakai. Awak tak sempat pakai kan? KBSR ni kita pakai ni masa sekolah rendah. Kalau KBSM ni pula kita pakai waktu sekolah menengah. Okey. Dan hasil daripada jawatan kuasa ni lahirlah juga falsafah pendidikan tahun 1988. Itu lawa lagi, tapi daripada jawatan kuasa ni lahirlah KBSR dan KBSM. Dan selepas ni lahirlah falsafah pendidikan. Siapa-siapa yang nak jadi cikgu, kalau macam kat UKM kan, graduan-graduan pendidikan memang kena hafal falsafah pendidikan ni. Falsafah pendidikan ni dia menekankan tentang pendidikan yang menyeluruh, yang bersepadu, yang all out, bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jeris, jasmani, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kiranya semua orang berhak untuk pendidikan. Okey, lepas tu lahirlah juga pada tahun 1996, lepas 1998 ni lahirlah Akta Pendidikan 1996. Okey, dalam Akta Pendidikan ni dia buat lagi dengan kedudukan bahasa Melayu diperkuatkan lagi. Okey, yang mana institusi pendidikan swasta dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajar ataupun ada orang panggil pengajaran Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni. Dia wajibkan untuk mengajar bahasa kebangsaan, tentang lepas tu pengajaran Malaysia, tentang Malaysia. Pengajian Malaysia ni macam pengajian am. Kalau orang ambil tingkatan 6, dia pasal sejarah Malaysia dan sebagainya kan, hubungan luar Malaysia. Dan pendidikan Islam dan moral untuk tingkatkan semangat cinta dan negara serta nilai murni. Barulah kita punya rakyat ni bersatu padu sikit, dah ada nilai murni yang berkobar dalam hati kan. Okay, ingat penyataan Razak 1956, laporan Rahmat Talib yang dibantu oleh kajian Aminuddin Baki. Lepas tu laporan jawatan kuasa kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dengan Akta Pendidikan 1996. Okey, 7.3. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Cara untuk kita tingkatkan lagi
kita punya kesejahteraan Malaysia adalah melalui bahasa Melayu. Ingat yang pertama perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Masa tu, kerajaan Malaysia fikir, kita patut tingkatkan bahasa Melayu sebab cara ni je lah. Kalau kita bercakap dalam bahasa yang sama, barulah kita bersatu padu kan. Kalau seorang cakap Cina, seorang cakap India, seorang cakap Melayu, macam mana kita nak bersatu padu? Jadi, sebab cakap macam lain-lain bahasa kan. So, masa tu kerajaan buat Akta Bahasa Kebangsaan. Dalam akta ni dia mengatakan bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat perpaduan kaum negara ni lah. Lepas tu dalam akta ni juga dia ada banyak lagi lah seksyen-seksyen yang terkandung. Dia digubal secara berperingkat lah kan. Okey. Yang pertama, akta dia ada banyak seksyen dalam ni, tapi yang dia bagi kat sini antaranya bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi pentadbiran dan digunakan sepenuhnya dalam jabatan kerajaan, dalam kementerian. Lepas tu pada tahun 1990 bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah. 1990. Kalau sebelum ni kita guna bahasa Inggeris, file ke apa ke, kita kalau macam persidangan tu kena cakap dalam bahasa Inggeris. Kalau lepas 1990 kita boleh cakap bahasa Melayu. Lepas tu yang kat sini dia kata bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dekat sekolah-sekolah. Lepas tu bilangan guru terlatih dalam bahasa Melayu, cikgu bahasa Melayu ditambah dekat sekolah menengah. Lepas tu sekolah menengah jenis kebangsaan juga, sekolah manipula kan. Langkah ni untuk meningkatkan juga kualiti bahasa Melayu dekat sekolah-sekolah manipula, sekolah jenis kebangsaan. Tu dalam seksyen 8 dalam Akta Kebangsaan ni. Bahasa ilmu ni kat sini dia bagi info kat sini Bahasa ilmu ni maksudnya bahasa yang mampu menjadi perantaraan tentang ilmu pengetahuan. Kalau bahasa rasmi ni pula bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi. Contohnya dalam pentadbiran, dalam pendidikan, dalam perdagangan, dalam kehakiman. Okay. Dan selain tu UKM juga. UKM diwujudkan. Awak tahu tak UKM ni adalah universiti yang mentabatkan bahasa Melayu. Masa nak tubuhkan ni kan banyak. Kerajaan sebenarnya tak banyak duit masa ni. Jadi masa nak wujudkan ceritanya kan, sebab cikgu pun belajar kat UKM dulu kan. Banyak tabung yang dibuat untuk wujudkan UKM ni. Universiti yang berlatar belakangkan identiti kebangsaan Malaysia. So UKM ditubuhkan pada tahun 1970. Di waktu kacau bilau pada tahun 1969 tu, 1970 diwujudkan UKM ni. Lepas tu diwujudkan pula DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan pengarah pertama dia adalah senior sekolah kita, Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. DBP ni, Dewan Bahasa dan Pustaka ni, macam awak dah pernah baca kamus kan, DBP yang buat kan bahasa Melayu, kamus bahasa Melayu. Lepas tu DBP ni juga peranan dia untuk wujudkan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita ni yang hargai bahasa kita, hargai sastra Melayu juga. Lepas tu dia buat buku, dia buat majalah, dia buat risalah, dia buat seminar, dia buat bengkel, macam-macam aktiviti lah asalkan mencapai dia punya misi tu untuk menggahkan lagi kita punya bahasa kebangsaan. Okey, 7.3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kita ada Akta Bahasa Kebangsaan yang mana ada banyak seksyen. Antaranya seksyen 2 disentuh bahasa rasmi pentadbiran mesti bahasa Melayu. Pada 1990 bahasa Melayu dijadikan bahasa urusan mahkamah sepenuhnya. Lepas tu jadi bahasa kementerian, bahasa jabatan kerajaan digunakan. Lepas tu dalam seksyen 8 dia kata bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan. Tak kira lah sekolah kebangsaan ke, sekolah jenis kebangsaan ke, semua wajib gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan bilangan guru bahasa Melayu pun ditambah masa tu. Tak kira jugalah dekat sekolah kebangsaan ke sekolah jenis kebangsaan. Lepas tu dia wujudkan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan masa tu UKM, sebab tu kalau pergi dekat UKM dia punya library, memang banyak sangat buku, memang semua bahasa Melayu. Kalau pergi library universiti lain, awak tak dapat macam tu.
Buku dia banyak bahasa Melayu. Sebab dia memang pusat keilmuan bahasa Melayu. Sehingga kan IBBKM diwujudkan dan menjadikan UKM sebagai pusat pendidikan dan rujukan dalam bahasa dan kesusastraan kebudayaan tamadun Malaysia. Tamadun Melayu. Sekarang orang panggil ni ATMA. Institut Alam dan Tamadun Melayu. Ada bangunan dekat UKM sampai sekarang. Lepas tu dia buat DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, 7.4. Okey, yang ni cikgu akan sambung pada video akan datang lah. Okey, terima kasih.